Pembicaraan saya pada malam ini nak berkongsi tentang haiwal umat Islam yang sekarang berada dalam zaman ini, dan insya-Allah saya akan menjuruskan apakah yang sedang berlaku dalam negara kita. Saya fikir tuan-tuan sekalian akan bersetuju dengan saya bahawa kita merasakan bahawa umat Islam di zaman atau di era ini berada dalam keadaan tenat. Tetapi kita membaca maksud tenatnya umat Islam ini juga dalam maksud juga seluruh bumi Allah ini, dan juga segala manusia, sekalian manusia yang ada di atas muka bumi ini sedang juga berada dalam keadaan yang sangat gawat. Jadi kita ada kegawatan dunia. Dalam kegawatan dunia itu kita ada umat Islam yang tenat, dan dalam keadaan umat Islam yang tenat kita dibelah lagi tentang kelompok-kelompok Islam yang ada di serata dunia dari dalam pelbagai negara, dan salah sebuah negaranya ialah namanya Malaysia. Di dunia ini ada 192 negara. Daripada 192 negara ni hanya 2 negara saja yang tidak masuk dalam PBB, yang dipanggil Pertubuhan Bangsa Bersatu. 2 saja negara yang tidak ada dalam senarai itu, yang namanya Palestin yang telah dilenyapkan oleh Israel, tidak ada dalam anggota itu PBB. Yang kedua ialah Vatikan, negara yang dipanggil kecil, yang diisytiharkan sebagai negara Kristian, yang tidak ditadbir oleh atau berkait dengan mana-mana negara, mana-mana perjanjian, dan dia berdiri sendiri. Jadi Vatikan di Itali itu ada sebuah negara. Kalau kita nak sama Vatikan itu, dia panggil Holy City, itu sama seperti kita meletakkan kesucian Mekah. Mekah bukan sebuah negara, tapi Vatikan adalah sebuah negara. Jadi ada 2 negara yang tidak masuk dalam PBB, yang lainnya semua masuk. Daripada semua negara yang ada dalam PBB ini, ada 57 negara yang anggota penduduk Islamnya lebih daripada orang kafir. Negara yang paling besar ialah Indonesia. Negara yang paling kecil ialah Maldives atau Brunei, negara Islam. Tetapi ada negara yang orang bukan Islam lebih ramai daripada Islam, sekitar 112 negara. Di sana kita dapati adanya orang Islam yang minoriti tapi besar, iaitu di India ada 200 juta. Negara yang paling kecil lah, sebuah nama negara tu Cocos Island, ada 17 orang Islam sahaja. Negara yang dekat dengan kita yang umat Islamnya tak banyak ialah Laos. Di Vientiane, Laos itu cuma ada 818 orang Islam. Cuma ada 2 masjid saja, Masjid Azhar dengan Masjid Jamek. Saya memberikan angka-angka ni supaya tuan-tuan dan perempuan semua sedar bahawa kehadiran kita sebagai umat Islam ini tidak boleh berpisah dengan apa yang sedang berlaku dalam dunia. Kita tak boleh mengatakan kita cukup jaga kita punya masjid ni saja, kita jaga karya kita cukup. Dunia sekarang tidak macam itu, ya. Kita ada dunia di telapak tangan kita, iaitu handphone kita. Dunia mempengaruhi apa yang berlaku di rumah tangga kita, sebab di sana ada televisyen yang kita tengok berita, kita tengok cerita, kita tengok macam-macam. Jadi tak mungkin, macam mana pun orang mengatakan saya tak mau ambil kisah terhadap apa yang berlaku pada dunia di mana pun, dia tak mungkin boleh mengatakan saya tidak ada kesan daripada apa yang berlaku di luar sana terhadap hidup saya. Tak mungkin. Kerana kita sudah berada dalam dunia macam ni. Maka demikian umat Islam tak mungkin mengatakan saya hanya menjaga masjid karya saya saja.
Saya tidak pedulikan apa yang berlaku kepada umat Islam di China, iaitu Uyghur, yang ada 23 juta itu yang sedang ditindas oleh kerajaan komunis China. Saya tidak mau ambil kisah tentang keadaan umat Islam di Thailand Selatan yang bergelut untuk mempertahankan haknya sebagai seorang Muslim. Saya tidak ambil kisah tentang apa yang berlaku kepada umat Islam di Bangladesh atau di Myanmar yang ditindas, yang namanya Rohingya. Saya tidak perlu peduli. Atau saya tidak perlu peduli kepada umat Islam yang seagama dengan kita di Kashmir, ataupun tidak ambil kisah apa yang berlaku di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Tunisia, di Libya, di Morocco. Tak mungkin. Karena satu, akidah kita mengajar kita bahawa apa yang berlaku pada umat Islam di mana saja itu adalah urusan kita. Nah, ini yang disebut dalam hadis yang sangat tersohor, yang sering kita sebut tentang barang siapa yang tidak mengambil kisah tentang amrul muslimin, urusan orang-orang Islam, maka disebut Rasulullah laisa minna atau laisa minhum au kama qala. Bukan kalangan kami, bukan kalangan mereka orang Islam. Artinya tidak ada batas yang dipanggilkan saya orang Malaysia, saya orang Islam Malaysia, dia orang Islam Palestin, dia orang Islam Uyghur, maka saya tidak perlu ambil tahu, saya cuma ambil tahu tentang apa yang berlaku pada diri saya saja. Baik. Dengan asas itu, tuan-tuan dan puan, saya tidak maulah pergi kepada asas akidah, macam mana tafsir ukhuwah Islamiyah, macam mana kita tafsir ayat innamal mu'minuna ikhwah dan sebagainya. Cukup tuan-tuan dan puan-puan sedar bahawa tatkala kita mengungkap diri kita sebagai Muslim, kita sudah tidak ada sempadan kita dengan orang Islam yang lain. Tetapi mari saya mulai mengkisahkan realiti yang berlaku kepada umat Islam, ya, di dunia sekarang. Yang pertama yang saya nak sebut ialah umat Islam sedang berada dalam keadaan yang sangat tenat dari segi kesatuannya. Lepas ini saya akan kisahkan tentang apakah kita ada harapan untuk keluar daripada masalah-masalah ini. Saya sebut masalah dulu. Kita ada masalah kesatuan. Kesatuan di kalangan umat Islam yang pelbagai mazhab. Kesatuan di kalangan umat Islam yang satu mazhab. Di kalangan umat Islam yang satu jemaah. Kesatuan atau yang dipanggil perpaduan itu nampaknya sangat rapuh. Maka sebab itulah kalau kita kembangkan isu kesatuan ini, maka sebab itulah kita kata kenapa orang Uyghur tak dibela, kerana umat Islam berpecah. Kenapa orang Rohingya tak dapat diselamatkan, kerana umat Islam berpecah. Kenapa Palestin tak boleh dibebaskan, kerana umat Islam berpecah. Dan saya kira itu tak payah kita hurai panjang, semua orang terima. Yang kedua yang menjadi masalah kepada umat Islam ialah kita ada keadaan di mana ada negara-negara umat Islam yang hancur. Iraq pecah 3, Syria pecah 3, Libya pecah 2, Yaman hampir lebur. Ya. Ini negara yang kita dengar. Afghanistan, negara yang sangat-sangat penat dengan keadaan umat Islam di sana. Kita tengok Indonesia juga keadaan yang sangat letih. Ya, ada ratusan ribu santri, anak-anak pondok yang duduk di ribuan, puluhan ribuan pesantren, diketuai oleh puluhan ribuan kiai-kiai. Tapi ternyata Indonesia tidak boleh menjadi negara contoh. Kalau kita nak sebut negara contoh yang 5 teratas yang terbaik, yang rasuahnya
boleh dikatakan tidak ada kebersihannya, pentadbirannya. 5 negara teratas, tidak ada satu pun negara yang boleh disebut negara Islam. Kita ada Singapura, kita ada Finland, kita ada Sweden, kita ada Denmark. Ini adalah negara yang rasuahnya paling kecil. Jadi kita tidak punya contoh dalam negara-negara Islam. Dan itu tak boleh kita nafikan. Contoh kebersihan, kita tak boleh nak lawan dengan Thailand sebenarnya. Thailand bersih, tuan-tuan. Jepun apatah lagi. 2 negara yang saya nampak di mana saja nampak rapi dan bersih, iaitu Turki dan Iran. Walaupun kita agak kurang nak ambil tahu tentang Iran, tapi Iran bersih. Bersih, tuan-tuan. Air di tengah Teheran itu, paritnya itu, maknanya kalau kita jatuh dalam tu, kita tak berasa nak bersih diri lah. Dia bersih semua. Kita tak bersetuju Syiah apa tu soal lain, tapi dia nampak rapi. Demikian negara kafir Jepun, dia bukan ada Quran dia pegang kat tangan dia, tapi macam mana dia boleh jadi negara yang sangat bersih? Jadi isu yang kedua daripada kesatuan kita sangat rapuh ialah apabila kita tidak menjadi contoh, negara-negara contoh. Dalam istilah dia sebut sebagai governance. Governance ialah urus kelola sebuah negara. Disenaraikan lebih kurang 82 negara. Letak nombor 1 siapa, nombor 2 siapa, nombor 3 siapa. Negara Islam dan 82 sampel itu, yang masuk ialah yang nombor ke-33. Maknanya 32 ke atas semua negara bukan Islam. Dan 33 itu katanya Malaysia. Israel nombor 17. Israel yang kita kata laknatullah itu, yang kita cukup benci, tapi dari segi governance dia telah dapat memenuhi kriteria, memenuhi ciri-ciri betapa pentadbirannya banyak yang teratur banding dengan kita. Jadi nombor 2 ialah kita tidak menjadi qudwah hasanah. Yang ketiga, tenatnya umat Islam ini ialah kita sekarang berada dalam keadaan 17 negara di seluruh dunia, negara Islam yang sedang berkonflik. Kalau tadi tak ada kesatuan, yang kedua kita tidak jadi contoh, yang ketiga ialah kita berperang sesama kita. Kita tahu peperangan orang lain memusuhi kita itu banyak, tapi saya ambil 17 negara yang orang Islam lawan orang Islam. Ini bukan Sunni lawan Syiah, Sunni lawan Sunni. Di Mesir, Sunni lawan Sunni. Di Libya, Sunni lawan Sunni. Di Saudi, Sunni lawan Sunni.